Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Waalaikumsalam, cikgu. Okey, Khabar alhamdulillah. baik. Okey, alhamdulillah. Tahniah untuk kamu yang join. Okey? Tak apa, kita doakan kawan-kawan yang tak join tu dia akan berazam untuk join juga kelas insya-Allah. Okey. Jadi hari ni saya nak minta Azril. Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, Azril boleh baca doa Azril? Azril, mic okey tak untuk baca doa? Azril tak okey. Ahmad Zunuruddin. Awak boleh baca doa? Okey, baca. Okey, baca doa. Cepat sikit. Cepat sikit. Tak clear line? Okey, tak apalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa dia? Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah permudahkan kita punya uh, okey, kita punya usaha hari ini. Okey. Walaupun saya tahu PJ ni tak ada peperiksaan SPM kan. Jadi mungkin kamu rasa macam tak apalah kan. Okey. Jadi kalau subjek teras pun awak tak join, PJ pun awak tak join kan. Jadi PJ ni santai-santai je kan. Kita cerita. So hari ini kita akan cerita pasal pemakanan. Budak perempuan suka ni. Cerita pasal pemakanan ni sebab diet kan. Okey. So kita tengok sebenarnya saya nak masuk pasal penyakit tapi saya cari bahan tak jumpa lagi. So kita tengok hari ni untuk unit kedua ni iaitu pemakanan. Okey, pemakanan. Jadi dekat sini pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Awak kena diet. Diet ni, okey, siapa nak bagi tahu saya apa maksud diet? Apa yang awak tahu diet seimbang ni? Cuba cerita kat saya. Cepat, siapa nak cuba? Apakah, okey sebelum tu tahniah pada yang hantar video atau gambar awak buat aktiviti. Alhamdulillah. Tak silap saya ada 2 ke 3 orang yang hantar. Shima buat cantik, elok. Tapi hari ni Shima tak ada. Okey. Lepas tu ada pelajar lelaki kot. Pun Alhamdulillah hantar. Tahniah. Okey, so kat sini pengurusan diet seimbang. Apa yang kamu faham? Cuba tak payah, saya tak nak awak bagi tahu yang macam maksud yang betul-betul dalam buku ke. Ini yang santai-santai yang awak faham. Kalau orang kata diet seimbang, tu apa yang kamu faham? Macam tu. Okey, apa dia? Siapa nak bagi tahu saya? Ada tak? Nak Dila? turunkan nak Ah, turunkan berat badan. untuk turunkan berat badan. Okey, lagi? Okey, Makan sikit. apa dia? Makan sedikit. Makan sedikit. Okey, bagus idea-idea ni. Lagi? Saya tak kata betul, tak kata salah, tapi alhamdulillah bila awak keluarkan idea, so maksudnya awak faham, awak adalah idea. Macam tu. Okey, lagi siapa nak bagi tahu? Ada lagi tak? Okey. So diet seimbang. Okeylah. Tadi kawan kata nak untuk kurus, makan sedikit. Okey. Sebenarnya awak dah terfikir, oh diet tu untuk orang nak kuruskan badan. Tapi sebenarnya diet ni tidak semestinya untuk orang yang kurus. Sebab dia kata kat sini diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Kalau kurus sangat, tak cukup vitamin, tak cukup zat dalam badan pun tak sihat. Okey. Jadi tengok dekat sini, pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, pengurusan diet seimbang bermaksud, okey, apakah maksud dia kat sini? Dia kata pengurusan diet seimbang bermaksud amalan permakanan. Pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan. Itu yang sebenar. Maksudnya dalam piramid makanan tu, kamu kena ada protein, kamu kena ada karbohidrat, kena ada vitamin, semua-semua tu kena ada. Itu yang dikatakan diet seimbang. Yang tak seimbang ni, contoh, kamu kata kamu tak nak, awak nak kurus cepat, tak nak ambil karbohidrat. So awak ambil protein je. Awak ambil protein je, ambil lauk je. Tak ada sayur, tak ada karbohidrat pun tak boleh. Sebab bila tak ada karbohidrat, kamu tak ada tenaga. Tak ada tenaga, saya nak tidur je nanti. Macam tu. Okay? Sebab kita kena ada diet seimbang supaya kita punya badan ni, badan kita ni macam mesin. Kalau kat mesin tu contohlah macam basikal ke motor kan. Kalau tiba-tiba awak isi minyak,
Minyak awak isi, tapi awak tak pernah servis. Awak cuma isi petrol dekat Petronas tu, tapi awak tak pernah servis. Minyak hitam tak tengok. Okey, dekat motor kan dia ada apa tu rantai tu kan. Jadi dekat situ awak tak tengok, tak letak minyak. Jadi kat situ dah berkarat, tak boleh juga berjalan. Jadi begitu juga dengan badan kita. Kalau kita tak makan dengan makanan yang seimbang, okey, jadi kita punya perut ni, mesin kat perut kita ni tak boleh nak proses makanan tu. Agak kalau perut awak boleh bercakap kan, kata asyik daging aja, asyik sayur aja, macam tu contohlah kan. Jadi perlunya diet seimbang untuk memastikan segala vitamin, segala keperluan badan kita lengkap. Kawan kata tadi makan sikit. Okey, makan sikit betul. Makan sikit betul tapi janganlah tak seimbang. Makan sikit dalam portion yang sikit. Kalau selalu awak ambil nasi, contohlah nasi bajet tu, awak ambil nasi satu kan. Awak tengok nasi bajet tu sebenarnya tak seimbang. Sayur ada tak? Saya biasa beli nasi bajet tu. Sayur ada tak kat nasi bajet tu? Jadi kalau Tak awak ada. nak seimbangkan, dia bagi timun 2 ketul je kan. Jadi awak nak seimbangkan, awak sediakanlah salad kat rumah. Beli nasi tu berapa ringgit kan? Sediakan salad. Makan salad. Sebab kalau awak makan seimbang, untuk kurus, okey sebab ni saya kongsi kat kamu. Bila kita makan dengan seimbang, kamu tak akan cepat lapar tau. Awak pastikan sayur ada, proteinnya, daging ada, karbo ada, dan awak kecikkan portion dia. Kuantiti makanan tu kecikkan, sikitkan. Tapi cukup komplit. InsyaAllah awak tak akan rasa nak makan kerepek ke. Yang awak makan junk food tu, awak makan keropok-keropok, awak rasa aku nak diet makan Maggi. Palinglah salah. Makanan fast food sangat tak bagus. Okay, fast food sangat tak bagus untuk diet. Sebab dia makanan yang diproses. Kan? Kalau lainlah awak kentang tu awak makan, awak tak beli kentang yang ready made tu, awak beli kentang, ambil kentang sebiji, awak potong-potong-potong, then awak goreng contohnya. Ataupun awak bakar kalau goreng berminyak. Itu tak apa. Itu sihat. Yang tak sihat yang dia proses. Kentang yang diproses. Okey, baru kamu beli yang untuk goreng. Okey. Tapi ramai je, saya pun kadang-kadang beli juga yang tu cepat kan. Jadi benda yang cepat sebenarnya tak sihat. Maggi 2 minit siap, 3 minit siap, tak sihat. Okey, tak bagus. Okey, dan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Apa dia pengurusannya? Nutrien yang diperlukan juga berbeza mengikut usia jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Okey, kalaulah awak ni atlet sekolah kan, macam Shima tu kan dia aktif kan. So kalau dia atlet sekolah tapi dia diet, tak makan dengan betul. Jadi orang tengok wah badan cantik, slim aja tapi tak cukup tenaga. Macam mana nak berlari, macam mana nak bermain? Kan? Okey. Kemudian awak tak boleh bandingkan diri awak dengan adik awak yang sedang aktif. Awak cakap adik awak kecil tapi dia makan banyak, kenapa dia tak gemuk? Awak makan sikit juga tapi kenapa gemuk? Okey, sebab adik awak tengah aktif, dia tengah dia punya tahap pembesaran tengah meningkat. Dia sedang meningkat. Jadi dia punya metabolismenya tinggi. Contoh macam saya dengan awak, beza. Umur beza. Okey, kalau saya nak ikut portion makanan macam awak, mungkin saya jadilah gemuk gerempol. Kan? Jadi setiap orang akan mempunyai sistem ataupun kaedah diet yang berbeza. Awak tak boleh nak ikut kawan. Kan macam siapa Zul. Zul tak sihat. Zul tak bolehlah nak ikut diet kawan-kawan. Kan kawan tak makan tu, tak makan ini, nak slim. Zul tak boleh. Dia sebab dia ada kesihatan dia tak berapa okey. Jadi dia kena ikut nasihat doktor. Macam tu. Itu yang dimaksudkan setiap orang, usia, okey, kesihatan dia, tahap kesihatan dia semua akan membezakan cara pemakanan. Macam tu. Okey, manakala pemakanan sihat merujuk pengambilan pelbagai jenis makanan mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan 2018. Okey, ni ada intervensi pengurusan berat makanan. Sebenarnya dekat Malaysia ni sangat ramai orang obesiti. Orang yang mempunyai berat berlebihan. Jadi untuk awak kurus, awak kena cara yang betul. Kalau awak kurus makan ubat-ubat, awak memang cepat kurus, nanti akan cepat gemuk balik. Perlunya diet seimbang. Diet seimbang ni mungkin awak lambat sedikit kurus, tapi awak akan kurus dengan sihat. Okey, boleh faham setakat ni?
Faham, cikgu. Okey. Nanti saya akan buat Google Form untuk buat soalan. Awak boleh buat. Saya bagi soalan simple-simple je. Okey. Next, pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Bagi memudahkan masyarakat mengamalkan pemakanan secara sihat, okey, iaitu pinggan sihat Malaysia telah dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai infografik untuk merancang pengambilan makanan dalam setiap hidangan. Pinggan Sihat Malaysia menunjukkan jumlah keperluan makanan yang dimakan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama seperti dalam Rajah Pinggan Sihat Makanan. Ni dia. Ni pinggan sihat makanan. Awak tengok dalam pinggan ni apa yang banyak. Okey, awak ambil ikan, seko. Kan, ikan seko. Kalau ayam janganlah seko. Ikan bolehlah seko. Tapi tengoklah besar ikan. Kalau ikan tu ikan siakap besar, takkanlah awak nak makan seko. Tak boleh lah. Dia letak gambar ikan menunjukkan ini. Awak nampak tak? Pinggan tu awak bahagi kepada 4 bahagian. Awak bagi 4 bahagian. 1 bahagian untuk ikan atau daging atau kekacang ataupun ayam. 1 bahagian awak letak nasi ataupun roti atau produk bijirin lah. Okey, ataupun ubi. Ini tak awak masuk nasi, roti pun awak masuk, ubi pun awak makan. Ubi tu kentang kan, ubi keledek awak makan semua. Sedangkan dia dalam kategori yang sama, tak boleh. Okey, then 2 bahagian lagi. Tadi saya kata bahagi pada 4. Okey, 1 bahagian ikan, 1 bahagian tadi yang melibatkan karbohidrat. Dan 2 bahagian ni, nampak tak? Buah-buahan, sayur-sayur. Ni yang kena banyak. Nampak tak? Ini. Cubalah awak cuba. Siapa yang badan agak berisi kan, awak boleh cuba macam ni. Nanti awak tengok pinggan awak tu, awak bahagi 4. 1 bahagian untuk lauk, 1 bahagian untuk nasi, yang 2 bahagian untuk sayur dan buah-buahan. Boleh buat ini. Nanti buka sekolah pun alamak, baju, longgar semua kan. Kemudian air. Air ni janganlah letak tea life hari-hari. Makan nasi sikit tapi tea life hari-hari. Tea life kandungan gula tinggi. Pun tak bagus. Air ni air apa ni? Air suam. Ya, air suam, air kosong. Air kosong jangan ais yang banyak sangat. Ais ni perlu boleh minum. Lepas awak exercise macam tu kan. Ni bangun tidur minum ais. Lagilah lemak tu membeku. Okey. Okey. So ini dia pinggan kesihatan kan. Pinggan kesihatan dipanggil apa? Pinggan Sihat Malaysia. Okey, next kita tengok. Tujuan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Untuk apa? Untuk pembesaran yang setara. Jadi, awak boleh tinggi dan dalam keadaan tak adalah awak tinggi tak tinggi-tinggi. Protein tak cukup tapi melebar. Sebab karbohidrat yang lebih. Tak nak lah. Mengelakkan masalah obesiti. Mendapat sumber vitamin yang cukup. Mempunyai mental yang cerdas. Kalau awak makan cukup, ni awak tengok orang ni makan buah-buah sayur. Sebenarnya adalah nasi. Ini tadi awak nampak tak? Dia makan buah sayur ni 1 pinggan ni. Maksudnya lepas dia makan nasi lah. Dia dah ada makan nasi, barulah dia makan ni. Jadi, bila semua lengkap macam tu, maka kita punya minda pun cerdas. Join kelas pukul berapa pun boleh saja. Tak ada masalah. Okay. Pembesaran yang setara. Itu dia. Tubuh badan menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh yang sihat dan kuat. Tubuh badan yang sihat dan kuat membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian umur. Kalau baby tu macam tu besar dia. Tak adalah nanti awak sepatutnya dah jadi dewasa tapi masih macam kanak-kanak. Kecuali orang yang ada masalah kesihatan. Kita memang ada satu penyakit yang pembesaran dia terbantut. Jadi dia tak boleh membesar, dia tak boleh tinggi. Jadi dia walaupun umur dia mungkin 18 tapi kita tengok dia macam budak darjah 3, macam tu. Okey, itu memang ada masalah kesihatan. Tu tak. Ya? Tak dengar. Apa dia? Saya dengar ada orang bercakap. Apa dia? Tak ada. Apa dia? Kuat sikit. Awak dengar tak kawan awak cakap? Saya tak dengar lah. Apa dia? Tak dengar. Okey, tak apalah. Dia dah diam dah. Okey.
Mengelakkan masalah obesiti. Apa dia maksud mengelakkan obesiti? Nampak tak ni badan, ya Allah subhanallah. Okey, peratusan remaja obes kian meningkat saban hari. Pengambilan makanan segera dan tinggi lemak semakin popular dalam kalangan remaja. KFC pun dah buka dekat Tasik Puteri. Pizza Hut dah ada, McDonald je tak ada lagi, kan? Diet seimbang serta pengambilan makanan dalam kuantiti yang diperlukan boleh membantu mengawal obesiti. Okey. Siapa yang tahu diri dia obesiti, awak kira BMI awak, so awak boleh mulakanlah pemakanan yang seimbang supaya awak dapat berat yang ideal. Cantik. Okey, mendapatkan sumber vitamin yang mencukupi. Okey, kat sini apa? Vitamin mampu menangkis daripada sebarang penyakit. Vitamin tu dapat dari mana? Okey, kalau awak jenis tak nak makan-makan benda ni, vitamin pun awak beli. Sekarang ada suplemen vitamin. Tapi lagi okey kalau kita dapatkan daripada yang original kat sini. Vitamin yang cukup juga akan menjadikan remaja lebih cergas dan sihat. Jadi kita seimbang. Okey, apa maksudkan mempunyai mental yang cerdas? Pengambilan makanan tadi kan kalau awak tengok dekat atas ni kan nampak ni. Ni alamak mana tadi? Ni kan. Jadi dia dia terangkanlah. So sekarang tujuan pengurusan diet ni ialah mempunyai mental yang cerdas. Apa yang dimaksudkan mempunyai mental yang cerdas? Mempunyai mental yang cerdas iaitu apa dia? Pengambilan makanan kurang zat boleh mengganggu kecerdasan minda seorang remaja. Maksudnya dia kurang zat, dia makan tak seimbang. Kurang zat, macam mana nak aktif kan? Seorang remaja yang tidak mengamalkan diet seimbang akan kelihatan lesu dan kurang memberi tumpuan terhadap pelajaran serta tidak berfikir dengan efektif. Sebab makanan tak seimbang. Boleh? Okey, jadi saya akan stop sampai slide yang ke-10. Untuk next class kita akan tengok kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat. Jadi kita tengok umur tu apa, kita akan tengok dari segi itu. Okey. So untuk yang hari ini saya stop di sini. Kita dah cerita pasal kesihatan iaitu pemakanan yang seimbang. Okey, bagaimana kamu nak apakah kepentingan makanan seimbang, macam tu kita dah tengok. Okey. Jadi kehadiran saya yang datang ni, okey, alhamdulillah. Kawan yang tak hadir tu nanti kita harap dia tengoklah rakaman kelas kita hari ni. Okey. So ada apa-apa soalan nak tanya? Ada cikgu. Tak ada. Okey. InsyaAllah saya akan buat Google Form untuk soalan-soalan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nanti awak jawab dalam Google Form. Boleh? Okey. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Minggu depan kita ada satu lagi minggu kelas sebelum kita bercuti. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Cikgu. kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.